fardu, dia tak sebut wajib. Jadi ada beza sikit dari segi istilahnya. Sebab dalam mazhab Hanafi, kalau fardu diingkari jadi kafir. Contoh dia solat fardu. Jadi siapa kata solat tak fardu tu, itu hak masing-masing, itu dia hubungan dengan Tuhan. Kalau disebut macam tu, maksudnya ada orang yang tak payah solatnya tu, Kalau lah makna macam tu, maka dia seolah-olah menafikan kewajipan ke atas setiap orang, maka dia boleh membawa kepada batal batal syahadah itu bahayalah. Dalam kita menuturkan tentang hal solat. Manakala dalam 3 lagi mazhab ini, saya nak bacakan sikit tentang hukum tadi, kita menuturkan kata-kata pesan dengan kawan-kawan samalah, entah WhatsApp ke Instagram ke Twitter ke, kita pesan-pesan, jangan kutuk-mengutuk, kita pesan memesan. Okey, tengok sini solat fardu tak boleh tinggal. Kalau tinggal, apa hukuman dan apa hukum? Ada orang counter balik, dia kata orang tak solat dakwah lah, ajaklah solat. Memanglah itu wajib kita, kita kena ajak solat. Tapi di samping itu, dalam fiqh kita telah menetapkan hukum dan hukuman yang ni kita kena ambil kira. Cuba tengok ni, orang yang meninggalkan solat kerana ingkar tentang kewajipannya, tu tadi, dia tak solat. Bila kita minta dia solat, dia kata mana ada solat-solat. Ini solat ni pilihan, nak buat tak nak buat itu dengan Tuhan lah, Okey. Kategori orang yang meninggalkan solat seperti ini, hukumnya ialah menjadi kafir dan murtad, keluar daripada Islam. Tu serius tentang solat ni, bukan main-main. Bukannya kefarduan solat ni ke atas siapa, tuan-tuan? Tu penting tu. Kefarduan solat ke atas siapa? Ke atas orang Muslim yang akid balik, bukan ke atas orang pencen. Keluar golak dah. Ingat tu, jangan nanti ada persepsi kat bangsa kita pula solat ni orang pencen pegawai turus 3, pegawai turus 2, pegawai Jusat A, Jusat B, Jusat C, grade 54, grade 48, pungat kuasa, pegawai keselamatan, semua ni tak payah solat. Jangan cakap macam tu. Solat ini fardu ke atas akilun balighun muslimun. Dia ke atas kafir pun sebenarnya fardu juga, tapi dia tak boleh buat. Kalau dia buat tak sah. Sebab itu tuan-tuan, dalam mazhab Syafi'i kita ni, kalau orang tu murtad, hari ni dia Islam, petang nanti dia murtad 3 tahun, nanti dia masuk Islam balik, 3 tahun tu dia kena buat solat. Itu dalam mazhab Syafi'i kita. Sebab solat itu fardu, tak ada pilihan. Tengok tuan-tuan, kadang-kadang ngatuk tengok cucu dia tak solat, buat macam ringan. Ketua jabatan tengok orang-orang bawah dia tak solat, dia buat ringan. Jangan, tak boleh macam tu dalam bab solat lah. Jawatan kuasa masjid tahu ahli qaryah ada yang tak solat, buat ringan. Jangan tuan-tuan, kita kena usaha. Baik. Tu kalau banyak lah tuan-tuan hadisnya kan, al-fariqu bainal mar'i wasyirki wal kufri tarkus salah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beza antara seseorang dengan syirik, dengan kufur ialah meninggalkan solat. Tu. Allah Ustaz, saya dulu 13 tahun tak solat Ustaz. Yang tu lepas lah. Wa ma salafa, apa yang dah lepas kita bertobat, dan ialah kita kalau patut ganti, kita ganti. Memang patut gantilah. Dan kita mohon Allah Ta'ala terima taubat kita, terima solat kita. Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa yang tinggal solat dengan sengaja, sesungguhnya dia telah menjadi kufur yang nyata. Kalau tuan-tuan nak tengok hadis ni cantik, ada dalam buku
Nasihat Agama Wasiat Iman. Cari buku tu Imam Ghazali, cari buku tu, dalam tu banyak dibawakan dalil-dalil dia lah yang penegasan tentang solat ni. Okey tuan-tuan, sekarang ni ada satu kategori lagi orang yang tak solat ni. Apa dia? Manakala orang yang meninggalkan solat kerana malas atau meringan-ringankannya. Oi, semayang, nanti pencen dia aku mayang lah. Ni sekarang ni aku tengah sibuk, tak sempat. Dia ringan-ringankan. Budak-budak kita syok-syok tengok sukan, tengok bola. Oi, solat lah, kami muda lagi. Itu atuk-atuk je solat. Kalau dia jawabnya tu. Tapi bila tanya solat wajib tak wajib, dia jawab wajib. Cumanya nantilah. Apa hukum pula tuan-tuan? Dongan elok. Ni ada satu lagi buku saya tulis. Sebab bila tanya wa qada apa, innaka taqdi wala yuqda alik, apa makna? Semua ramai orang tak tahu kan. Jadi saya tulis satu buku lagi, mari memahami menghayati bacaan solat. Simple-simple kan untuk amalan kan. Okey. Imam Ahmad rahimahullah, Ahmad bin Hanbal maksudnya mazhab Hambali berpendapat orang yang meninggalkan solat kerana malas. Bukan kerana tak setuju wajib tadi. Dia kata wajib, dia malas hendaklah dihukum bunuh. Ni sama dengan dadah 1 kilogram tuan-tuan, siapa yang bunuh orang ni. Dan hukum ini kena pada semua orang, tak kira apa pangkat dia. Sebab ini hukum syarak. Dia hukum dunia lain tuan-tuan. Orang hina dina papa kedana buat salah, hukum dia berat. Orang yang berpangkat orang yang tu buat salah, hukum ringan. Itu hukum dunia. Itu bukan syariat Islam. Walaupun dia berjuang untuk Islam. Jadi hukum syarak ni sama tuan-tuan. Okey. Baik, hendaklah dihukum bunuh kerana kufur. Tu. Jadi mazhab Hambali ni tuan-tuan, Ahmad bin Hanbal adalah mujtahid fiqh yang termuda. Di susunannya Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tadi paling bawah sekali. Wajib dihukum bunuh kerana kufur berdasarkan zahir hadis-hadis lalu yang kita baca tadi banyak lagi hadis-hadisnya tuan-tuan. Jangan main Sebab tu ayah kita kat kampung tu, kalau balik sekolah mandi lubuk, balik lambat pukul 3 lebih sampai rumah, dengan kasut dalam beg, dengan baju tak pakai kampung tu kan, dengan dengan seluar kan, basah-basah seluar sikit sebab mandi lubuk kan, ada lubuk cantik boleh buat terjun apa tu Bila sampai rumah tu, soalan pertama ditanya tentang solat. Kau dah sembahyang ke belum? Dah sembahyang zuhur ke belum? Itu soalan satu. Tak pernah tanya kau kerja rumah banyak tak? Ilmu hisab dulu panggil ilmu hisab. Ilmu hisab ada kerja rumah. Bahasa Melayu ada kerja rumah. Tak pernah tanya tuan. Orang tu dulu tanya solat. Sekarang lain. Kan? Tuition mana paling best? Matematik. Tu dah tuan. Pergi tuition pukul 8, balik pukul 10, 2 jam kan. Balik pukul 10 atas kereta, budak dah lalap. Budak perempuan umur 12 tahun dah keluar haid dah. Ada ayah dia pastikan dia solat masuk rumah tu. Nada tuan, dukung letak atas katil sampai pagi buta. Solat-solat ni kebelakangan. Matematik penting. Tu berlaku tak berlaku tuan-tuan? Okey kejap lagi kita link ke situ. Tak apalah, link terus lah, tak payah kejap. Ni minggu lepas bawa robot nak buku ni ada 1, 2, 3, 4, ada 5 dalam kereta, ada 10 lagi. Siapa nak mai dapat ambil dah. Duit beri kat luar masjid. Dalam masjid jangan beri duit tak sedap nerima. Masjid tak sesuai untuk berjual beli. Siapa nak ambil depan ni boleh tengok sama-sama tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tengok ni ungkapan cuba buka muka surat XV tuan-tuan. XV. Kalau tuan-tuan pandai bahasa Arab, nanti Ustaz fotokopi kitab
kitab yang bicara yang kita tulis bahasa Melayu ni. Nanti kita tengok sama-sama. Okey, peringatan nombor 2 tuan-tuan. Ini bermakna solat adalah satu ibadah khusus yang disyariatkan oleh Allah dengan tujuannya untuk mengekal. Ini poin tuan-tuan ya. Ini poin. Tujuan untuk mengekal dan menyuburkan agama di dalam diri. Poin dia tuan-tuan ialah mengekal. Tak solat, agama dah tak kekal dah. Ni tadi. Dia dah kufur. Agama dah tak ada dalam diri bila tak solat. Sebab tujuan solat itu ialah, tujuan solat itu disyaratkan ialah apa tuan-tuan? Untuk mengekal. Tu yang pertama. Dan menyuburkan, maksudnya nak kuatkan agama dalam diri ni. Kalau tak solat tuan-tuan, memang tak ada agama lah. Bercambahlah nanti, kilang haramnya, renovation tak ada permitnya, bercambah-cambah tuan-tuan. Tu isu yang baru-baru ni berlaku lah. Jangan, tak payah panggil orang yang terima rasuah ni, panggil ceramah integriti, ceramah-ceramah, dah berjuta ceramah dah tuan-tuan. Tak ada seorang pun yang tak tahu sekarang ni rasuah tu haram. Tak ada seorang pun yang tak tahu, semua tahu. Betul tak? Sekarang ni ialah yang jadi masalah dia, kita tak ada ability to avoid the corruption. The ability is none inside ourselves. Dia tahu dah otak dia, hafal tu haram, haram, haram. Walaupun RM10 belanja makan haram, dia tahu, tapi keupayaan untuk mengelak tu tak ada. Jadi keupayaan tu tu subur tadi. Dibina oleh solat. Tapi macam yang awal bulan itulah kita dah cerita, solat bukan sebarang solat lah. Main Allah buat Assalamualaikum itu tak boleh. Dia kena ikut betul-betul tertib yang telah ditetapkan. Baik tuan-tuan. Okey, cuba tengok lagi ni. Ni nak tekan betul-betul lagi ni, nak pasak betul-betul ni. Tuan-tuan tolong sampai dengan kawan-kawan ni. Tuan-tuan boleh nulis sikit kot WhatsApp kan. Tolong sampaikan benda-benda ni. Ataupun zoom je buku ni, pum, hantarkan. Itu cara kita nak kongsi-kongsi lah. Okay. Baik. Menyuburkan agama di dalam diri sebagaimana yang diberitahu oleh para ulama. Ini yang saya kata tu, kalau tuan-tuan ada geng-geng Masarab ni, nanti Ustaz fotokopikan. Bulan depan kalau Allah izin kita jumpa lagi, Ustaz fotokopi, kita baca sama-sama apa ulama ni tulis dalam kitab dia. Bahasa Melayu tak ada lagi. Nama kitab dia tu Al-Muwafaqat. Pengarangnya Imam Asy-Syatibi, dia mazhab Maliki, mazhab Imam Malik yang kita kata hifzuddin, menjaga agama, yang biasa orang duk maqasid syarak tu kan ditulis itulah. Jadi untuk memelihara agama ni Allah syaratkan ibadah-ibadah khusus yang tonggaknya solat. Jadi solat ni tujuan untuk jaga agama, kekal agama di dalam diri. Orang Hindu, orang Buddha semua tu agama dia kita tak pernah bicara. Menjaga agama ni maksudnya agama Islam. Okey. Baik. Agama pula adalah keperluan yang paling penting. Ini tuan-tuan, ini kadang-kadang kita nak nangis, tapi nangis-nangis pun tak guna kan. Jadi nak tak nak kita usaha memberitahu. Baik, agama pula adalah keperluan yang paling penting bagi menjamin kelangsungan hidup. Bahasa moden tuan-tuan, kelangsungan ni lestari. Kelestarian hidup, bahasa moden lah. Di dunia dan di akhirat. Tuan-tuan yang ada buku tandakan tu, dunia akhirat, cuba tandakan. Sekarang tuan-tuan kat dunia, anak bujang, anak-anak muda kita dapat SPM dia 11A, masuk universiti first class, dapat anugerah diraja. Itu kat dunia. Lepas tu baru tu SPM kan yang kat Kedah tu kan, naik motor, ambil keputusan terima anugerah cemerlang pelajar paling bagus di negeri Kedah, terima atas pentas, balik rumah kat highway mati. Cuba perhati akhirat tu tuan-tuan. 11A boleh menyelamatkan dia dalam kubur. Walhal subuh tak solat, nauzubillah lah ini kita ungkap dengan anak-anak muda kita ni. Anak muda ni cucu kita lah tuan-tuan, bukan orang lain pun. Kalau dia solat subuh pun Assalamualaikum warahmatullahi, matahari tengok dia dah tuan-tuan. Boleh faham tak kan?
Solat isyaknya dah habis bola, dah habis gusti, dah habis drama, dah habis filem dah, tak tahu nak buat apa dah, baru nak solat. Solat cocok-cocok kan bapak habis. Tak apa, kat dunia dia dapat grade 41, pegawai takbir diplomatik. 4 tahun naik grade 44, 3 tahun naik grade 48, naik 52, naik 54, jusasi sampai terus 3. Tu kat dunia. Bila bungkus dengan kain kapan, ada lagi benda tu. Tuan-tuan tanda elok, kelestarian hidup dunia dan akhirat itu solat. Dan rumah kata orang kampung mondongun bosa, cari bilik air pun tak jumpa, cari dapur pun ponek, sakit lutut, punya bosa rumah. Bawa dalam kubur ke semua tu. Yang pertama Allah tanya saiz rumah ke, double story link ke, semedi ke, Allah tanya ke tu hisab yang pertama nanti di akhirat. Tak, yang pertama Allah tanya ialah solat. Tiba-tiba bangsa kita berlumba nak bosah rumah, bosah kereta. Bini dia tak nak bosah, susah nak dukung dia. Dia nak yang kui-kui, yang ramping-ramping. Betul tuan? Bohong masuk neraka. Betul makcik agak dia kata betul. Baik tuan-tuan, kelestarian hidup dunia dan akhirat. Akhirat itulah yang kita nak beri perhatian. Sebab tu tuan-tuan, kalau boleh kita nak anak-anak muda kita jadi macam tuan-tuan ni masa dia muda tuan-tuan. Tak kira lah tuan-tuan menyandar kat tiang ke, dia menyandar kat tiang ke, duduk kat belakang, tak apa. Yang penting dia ada dalam masjid ni, dalam majlis ilmu. Yang muda-muda tu 28 umur, 32 umur, kita nak dia macam tu. Sebab tuan-tuan, bila kita dah dewasa ni, kita pandai solat jemaah, lepas tu mati dalam keadaan amal ta'an, alhamdulillah. Yang kita tahu sekarang ni, 3 budak muda mati di lebuh raya sebab lori melintang. Akhirat dia macam mana tu? Dia tahu ke puasa-puasa Muharram ni, 9 Muharram, 10 Muharram, dia tahu ke tu? Hari Ashura, dia tahu ke puasa-puasa tu? Kalau tuan-tuan meninggal, Allah panggil, dah tahu semua dah buat. Maksudnya ke akhirat tu adalah sikit bersedia. Kalau anak-anak kita 34, 36 umur, yang pagi-pagi dia kayu basikal tak ke mana-mana, malam-malam basikal lagi, kolip-kolip je lampu kat belakang, pergi mancing sampai 2 hari tak balik. Dalam stadium bola, mula ke 8.30, pukul 5 dah masuk stadium dah. Paip ambil uduk banyak kalau dalam stadium, surau besar ke. Itu 34 umur mati tuan-tuan. Kalau ustaz jadi imam solat jenazah tu panjang doa tu, tak sama. Kalau tuan-tuan meninggal, katalah anak ustaz mesti jadi imam, pendek doa ustaz. Buat tuan-tuan dah sujud subuh berjemaah kat sini dah. Ada malam tadi ada yang sempat tahajud ni. Tapi kalau anak-anak muda gitu tuan, panjang doa kita, sebut satu-satu, minta Allah ampun ni. Tapi ayah tak fikir tu, mak tak fikir. Ayah fikir apa? Tak sempat anak aku tu makan rendang yang aku masak. Tak sempat dia terima ijazah dia, convocation. Itu mak ayah fikir. Kami fikir lain tuan-tuan. Sebab dunia ni kami tak payah fikir, sebab masing-masing dah fikir. Yang kami fikir yang untuk akhirat tadi. Boleh tuan-tuan? Sonyam je ni. Okey, tu kan boleh faham tu. Itu nak cerita solat ni tuan-tuan mandatory. Mazhab Hanbali tadi, siapa tak solat dalam hukum fiqahnya lah, dalam mazhab Hanbali ni dia wajib dihukum bunuh, bukan sunat tuan-tuan, wajib. Ini peranan pemerintah, jangan tuan-tuan buat pula. Kerana kufur tuan-tuan. Maksudnya tak solat, walaupun dia kata solat tu wajib, tetap menjadi kufur. Okey, mazhab fuqaha, mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat orang yang meninggalkan solat tanpa keuzuran, walaupun hanya meninggalkan satu solat. Apa solat yang kerap orang tinggalkan tuan-tuan? Tapi sekarang ni saya rasa asar, subuh, InsyaAllah ni dia orang kalau lewat-lewat pun dibuat juga dalam waktu tu. Dia asar sekarang ni dia,
orang tengah sibuk jam tak solat tu okey. Walaupun meninggalkan satu solat, hendaklah diminta bertaubat selama 3 hari. Maksudnya dia ni ditahan. Orang yang tak solat ni ditahan. Ya, dalam istilah kita ni ditangkap macam tu lah. Seperti mana orang murtad diminta bertaubat. Itu hukum orang murtad lah. Sekiranya dia tidak mahu bertaubat, maka hendaklah dihukum bunuh. Hukum bunuh ini adalah sebagai hukuman had, ataupun yang kita biasa sebut tu hudud. Bukannya disebabkan kafir. Jadi maksudnya dalam mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, orang yang tak solat kerana malas, dia tak jadi kafir. Dia kekal sebagai mukmin tapi fasik lah. Dan dia dikebumikan di tanah perkuburan Islam yang biasa. Cuma hukumnya macam tadi lah. Dia ditahan. Jadi orang yang tak solat ni boleh jadi pungut kuasa tak? Boleh jadi hakim tak? Dalam syariat Islam lah, dia takkan. Orang yang solat ni tuan-tuan, kalau dia buat, katalah dia terima rasuah ke, ataupun dia berzina ke, dia mencuri, kalau dia buat yang Allah larang tuan-tuan, paling kurang dalam hatinya akan terdetik, aku buat salah. Itu paling kurang orang yang solat. Tuan-tuan pernah rasa tak perasaan macam tu? Dia lemah, jadi dia terbuat lah. Dengan pengaruh keliling dia, dengan cabaran yang dia hadapi, dia terbuat. Tapi tuan-tuan, bila dia buat benda haram tu yang Allah larang tu, dalam hati dia ni aku buat tak elok ni. Kadang-kadang tuan-tuan, sebelum buat tu dah tum dalam hati dah, ni tak boleh ni. Tapi dia langgar juga. Mungkin kita pernah rasa perasaan macam tu, yang macam tu. Itu orang yang solat tuan-tuan. Lama-lama bila duduk seorang-seorang, ataupun dia kebetulan aksiden, patah tangan, patah kaki, sakit tengkuk, semua tu, duduk hospital menung, dia dah menitik air mata dia, ya Allah, aku dah buat apa ni? Itu orang solat. Orang yang tak solat tuan-tuan, dia buat benda haram, kadang-kadang dipertahankan yang dia buat tu. Dia cari 9 orang lawyer untuk pertahankan benda haram yang dia buat tu. Dia cari lawyer yang paling hebat untuk pertahankan benda salah yang dia buat. Itu orang tak solat. Ni kalau tuan-tuan mengalami perasaan ni, tuan-tuan type lah sikit kat telefon tu, WhatsApp tu, kongsi dengan kawan-kawan. Maksudnya kalau orang yang solat ni, kalau solat dia sah lah, paling kurang tuan-tuan ialah bila dibuat yang tak elok tadi, dalam hati dia ni sebenarnya ada rasa salah, feeling guilty, ada rasa salah. Tuan-tuan, kita tak didik fardu ain isteri kita ni, sepatutnya kan kita yang mendidik tu kan. Ada rasa salah tak? Siapa ada rasa salah, maksudnya dia solat lah. Kalau isteri ni jahil tajwidnya, jahil hukum-hukum fiqh solatnya, jahil fardu ain ni jahil, yang suami ni tenang. Ingat tuan-tuan, maksudnya walaupun kita takbiratul ihram, tapi Allah tak kata kita solat. Sebab orang yang solat, dia akan timbul rasa macam tu. InsyaAllah. Okey anda. Satu mazhab lagi, mazhab Hanafi. Fuqaha ni ahli fiqh mazhab Hanafi pula berpendapat bahawa orang yang meninggalkan solat kerana malas, hukumnya adalah menjadi orang fasik. Ini tuan-tuan faham kan, orang fasik ni tak boleh jadi wali nikah. Kalau dia nikahkan orang, anak dia ataupun cucu dia, nikah tu jadi fasid. Yang ni dia jadi fasik. Qaf hujung dia. Dia nikah, akad nikah tu jadi fasid. Dia kena akad lain. Tapi bila yang nikah ni dia dah jima', dia bukan berzina lah. Bila lahir anak, yang tu dipanggil anak wathu bisyubhah. Dalam hukum fiqh adalah jima' dengan syubhah, dengan ada syubhat, sebab akadnya tak clear. Tu fasik tuan-tuan. Orang Melayu faham, sebab tu Tok Qadi yang akadkan nikah kadang-kadang. Bila tanya pakcik, kenapa pakcik tak akadkan nikah cucu ni? Tak boleh Ustaz, dulu saya 17 tahun tak solat, masa Navy dulu Ustaz. Dia jawab macam tu. Itu orang Melayu faham. Baik. Jadi fasik tuan-tuan, bukan setakat fasik, yang perlu dipenjara. Nombor 2, dipenjara dan disebat dengan kuat. 3. Okey, sehingga dia solat. Maksudnya dibimbing lah, dan bertaubat.
Kalau tidak, dia perlu dipenjara sehingga mati. Ini dituntut hukum dalam syariat kita, yang jarang-jarang disebut di meja depan, di surau-surau dan di masjid-masjid. Jadi pagi ni Ustaz nak fahamkan, solat bukannya amalan pilihan. Dan dah tak ada kerja apa, dah tak ada bisnes apa, dah tak ada pergi mana, ada sembahyang lah. Tak, tuan-tuan. Solat adalah kefarduan. Bila tum akhir baliknya, itulah hukumnya. Satu kefarduan. Jadi jom tuan-tuan, kita sebar luaskan pada anak-anak, cucu-cucu kita semua ni benda-benda ni, tekankan. Tekankan kerap tanya solat. Bila anak sampai je ke rumah pukul 6 petang tu, dia balik pada Perak, pada Kuantan ke, tanya dulu dah solat salam. Tu salam temu. Hidupkan suasana itu. Lama-lama dia tak balik dah. Abah dan nasib nanya semayang, polak, ponik, telingo, paknih, telingo dan tapi buat macam mana? Hidup kita ada berapa tempat, tuan-tuan? Dunia dan akhirat. Nak harap dia sedar sendiri, takut umur 62 baru dia sedar dia. Jadi kita kena sedarkan. Jadi insya-Allah kalau semua orang solat, kan, semua keluarga menekankan solat ni, maka nanti negara kita jadi aman. Peniaga tak menipu, pegawai-pegawai penguatkuasa tak rasuah, menteri-menteri tak pula mementingkan diri. Memang dia urus betul-betul negara kita untuk kemakmuran. Ustaz-ustaz pula bukannya kejar duit, ceramah 2,000, ceramah 1,500 gitu. Jadi masing-masing mainkan fungsi, jadi makmurlah negara kita, insya-Allah. Cuma kita risaunya sahabat-sahabat kita di Suruhanjaya pencegahan rasuah lah, kita risau takut nanti tak ada tempat. Sebab rasuah dah tak ada. Tuan-tuan, mustahil ke tak mustahil ni? Kalau diberi kebebasan kepada kami untuk membimbing betul-betul solat ni di jabatan kerajaan, di surau masjid, beri kebebasan, biar kami bimbing, bagi kami bimbing, dan semua orang menyahut, lama-lama nanti rasa rasuah ni dia makin kecut, makin kecut, makin kecut. Lama-lama 25 tahun akan datang, negara kita hanya ada unit pencegahan rasuah, dia bukannya Suruhanjaya. Bila solat ni diabaikan, daripada Biro Pencegah Rasuah dulu, BPR, menjadi apa, tuan-tuan? Suruhanjaya. Dulu biro dulu dia punya ketua dia grade 48 ni, kalau sekarang lah. Sekarang ni turus 3. Habis duit kita bayar gaji pegawai-pegawai ni. Dan dia ni, pegawai-pegawai ni boleh buat kerja tempat lain, bukannya buang kerja, taklah. Jadi banyak, tuan-tuan, dengan solat diabaikan, bencana yang menimpa kita. Macam tu ceritanya lah. Baik, tuan-tuan yang ada syarikat, ada pekerja, pentingkan solat ni. Pentingkan solat ni, insya-Allah. Baru ni syarikat apa ke Shah Alam ni, berurusan dengan penjara, buat kerjasama. Jadi bawanya banduan yang akhir yang nak keluar dan ni, buat khidmat masyarakat, bimbing solat. Semua bagus. Lebih kurang 800 orang pekerja syarikat ni dikumpulkan dalam dewan besar dan dibimbing. Tuan-tuan, itu cerita solat lah. Okey, itu bebel sikit sebab ada bangsa kita, tapi tak ramai orang kata solat sembahyang ni urusan dia dengan Tuhan. Tak boleh nak, kita tak boleh nak paksa, kita tak boleh nak tegur apa. Jangan kata macam tu. Ketua jabatan kena ambil perhatian lah. Okey, jom kita sambung, tuan. Panjang pula bebel. Sampai mana nanti kita tanda? Mendirikan solat perlu panduan. Mendirikan solat perlukan panduan yang muktabar, lengkap dan diyakini. Ini, tuan-tuan, jangan cari sebarang panduan ni. Kalau boleh, tuan-tuan latih ustaz-ustaz yang datang ke surau, kalau cerita ibadah lah. Kalau cerita dia pandu bas dan itu terpulang lah. Kalau ibadah, tuan-tuan kena latih kami. Kami pun minta juga, tolong latih kami. Ustaz, tolong beritahu kitab dia apa. Ustaz, tolong beritahu kalau boleh muka surat berapa kitab Ustaz. Muka surat tu kanan ke kiri Ustaz. Latih kami macam tu, tuan-tuan, supaya apa tadi, panduan yang muktabar. Ini bukannya pendapat saya tak dalam solat, tak boleh. For example tu, solat yang, minta maaf tuan-tuan, solat yang tak kerusi kan, ada berapa versi, tuan-tuan, jawapan?
kan? Cuba minta yang versi ni, minta kitab dia mana ustaz, tunjuk kat kami. Kalau boleh tolong fotokopi ustaz untuk kami keep, kami simpan sebagai bahan ilmu. Macam tu Mu'tabar. Okey, lengkap. Dia ada kitab kita ringkas-ringkas, macam tuan-tuan belajar apa nama ustaz-ustaz kita ramai baca tu di Masjid Surah tu, apa Matla'ul Badrain. Yang tu bagus kan ya, tu bagus kalau dalam bahasa Arabnya dulu kami belajar Qalyubi wa Umairah, tu kitab dia lah. Kemudian seolah-olah 99% nya sama lah tu konten dia ya. Tapi tak lengkap tuan-tuan, banyak soalan kalau tuan-tuan tanya, nak cari jawapan dalam tu tak jumpa. Okey, hari ni insya-Allah tuan-tuan readykan soalan ni, kita nak berlatih ni. Buat tanya je lah ya, kita borak-borak insya-Allah ya. Tuan-tuan tolong bantu kami ya, kita sama-sama hidupkan majlis ni ya. Baik, mu'tabar dan diyakini. Diyakini ni maksudnya tuan-tuan siapa pengarang imam mujtahid. Kita yakin lah. Kalau setakat macam kami ya kan, ada PhD dia, setakat ada PhD zaman-zaman moden ni tuan-tuan, belum yakin lagi ya. Sebab kami pun merujuk kepada yang mu'tabar ya. Jadi kita tak boleh nak keluar sendiri hukum tu ya. Baik, dan bagi mengelakkan daripada risiko laknat dan keluputan hasil solat, mencegah yang sempurna, maka pelaksanaan solat perlu dipandu dengan panduan yang mu'tabar. Ini Ustaz nak seru tuan-tuan, nak ajak sama-sama jom kembali kepada panduan yang mu'tabar ya. Bagi tujuan tersebut, terjemahan kepada kitab Mughni Muhtaj bab sifat solat. Okey, tuan-tuan tengok kulit belakang ni. Ini nama kitab ni, Mughni Al-Muhtaj. Siapa mengarang ni tuan-tuan? Ila ma'rifati ma'ani alfaz al-minhaj. Itu pengarangnya, Syekh. Syekh ni maksudnya tuan-tuan guru yang hebat lah. Tapi dia tak boleh keluar pendapat sendiri. Itu Syekh. Dia tak ada authority. Kita dah baca, dia tak ada authority untuk ambil ayat Quran, ambil hadis Nabi, hukumnya ini, dia tak ada authority ya. Dia hanya boleh nukil daripada yang ada authority. Yang dalam ni nanti kita akan jumpa, dia tak, dalam kitab sepanjang Ustaz baca, dia tak ada pada pendapat aku, tak ada sebut. Dia akan nukil kata Al-Adra'i, kata An-Nawawi, kata Ar-Rafa'i, dia akan nukil daripada yang ada authority. Itu yang kata diyakini tu ya. Baik, dan Syekh Syamsuddin Muhammad bin Al-Khatib Asy-Syirbini. Syirbin ni tuan-tuan nama satu daerah di Mesir ya. Namanya Syirbin. Tuan-tuan sini apa? USJE macam tu lah kalau nak nama tuan-tuan. Dia dua sebut Al-Duai macam tu lah. Macam tu lah ujung. Kalau macam kami Bangi, jadi Ustaz Hasnan Kasan Al-Bangi ya. Baik, ala tu tuan-tuan maksudnya syarah kepada, maksudnya sumber di mengarang ni matan Minhajut Talibin. Ini Minhajut Talibin ramai yang baca ni ya, ulama-ulama ustaz-ustaz kita ya. Matan ini dikarang oleh Al-Imam. Bila tuan-tuan jumpa nama seseorang di pangkalnya tu Al-Imam, ini bukan imam solat ni ya. Pangkal dia tu Al-Imam, maka inilah namanya orang yang ada authority. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, kan ada imam pangkal dia kan. Itu label lah, nak senang faham, label yang ulama-ulama dulu berikan kepada individu yang memiliki authority. Ambil nas Quran, ambil nas hadis, dia boleh proses kulah hukum. Itu Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Ini panggilannya. Tuan-tuan belajar Riyadhus Shalihin An-Nawawi, tuan-tuan belajar Al-Adhkar An-Nawawi, tuan-tuan belajar Sahih Muslim An-Nawawi. Tahun berapa tu? Tahun 600 Hijrah dulu. Asy-Syafi'i, mazhabnya Syafi'i ya. Kita raikan ya, suasana di Malaysia ini boleh kata keseluruhannya beramal dengan mazhab Syafi'i ya. Di samping jangan nafikan
betul dan benarnya mazhab-mazhab yang muktabar lah ya. Jangan bagi Syiah macam-macam tu, yang tu memang kita dah tertolak lah ya. Jadi ekstrim tak elok ya. Ilmu bagus, tapi ni mazhab Hanbali jangan macam tu ya. Selagi dia beramal dengan ilmu, tak apalah, kita terimalah ya. Cuma dia tak boleh paksa orang lah ya. Kalau katalah kat Malaysia ni Syafi'i kan kunut kan, mari seorang dia datang ni, pagi ni kamu semua jangan kunut, kata yang tu tak boleh kan ya. Yang tu nanti jaiz mari dia tak elok lah ya. Ataupun dia tu tak kunut tapi jadi imam, tapi di Selangor tak boleh lah. Kalau dia tu tak beramal dengan kunut, jadi imam di Selangor, dia kena kunut macam tu, biar tuan-tuan tak pening kepala kan tak, subhanallah kat belakang kacau ya. Jadi di Malaysia ni Syafi'i, jadi kita belajarlah dengan lapang masa yang kita ada ni, ikut tu. Okey, apa keistimewaannya tuan-tuan kitab ni yang kami dah teliti? Kitab ini memiliki keistimewaan yang kemungkinan tidak terdapat pada kitab-kitab lain. Antaranya ialah panduannya merangkumi tata cara 3 aspek solat, iaitu tata cara perbuatan, tata cara bacaan dan tata cara khusyuk di dalam solat. Dia buku-buku solat kat kedai, kalau Ustaz pergi cari tu, Ustaz tengok tu, dia banyak bicara tentang cara rokok, cara tu, tapi khusyuk langsung tak cerita. Sebab tu orang Melayu ni jarang cerita khusyuk kan. Bila cerita khusyuk, ini makam ni makrifat ni makam makrifat, dia mula dia jadi makam khusyuk. Tak, khusyuk ni layer kapet ni dah khusyuk ni, dia tak ada makam-makam tinggi okey. Baik, yang kedua tuan-tuan, hukum-hukum yang dinyatakan adalah hasil daripada nukilan pengarang daripada semua karangan Imam An-Nawawi yang menurut beberapa sarjana Islam adalah seorang mujtahid madhab. Mujtahid ni 2 kategori. Satu mujtahid mutlak, umum dia lah, 2 dia pecah dia ada lagi. Mujtahid mutlak ni tuan-tuan, dia tidak terikat dengan mana-mana disiplin. Contohnya Imam Abu Hanifah ya, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ats-Tsauri, dia Az-Zuhri, dia sendiri punya tu memang power sungguh-sungguh lah okey. Yang keduanya mujtahid madhab dipanggil. Jadi Imam Nawawi ni dia berijtihad melalui disiplin Imam Syafi'i macam tu. Dia ada kerangka dia okey. Pada beberapa ketika pengarang turut mengutip pendapat fuqaha lain dalam mazhab Syafi'i baik. 3 tuan-tuan, semua hukum-hukumnya disandarkan kepada nas-nas syarak yang muktabar, sama ada Al-Quran, Sunnah maupun Qiyas yang dinyatakan sumbernya. Nanti kita jumpa contohnya dalam bacaan dalam rokok. Hadis sahihnya riwayat Muslimnya ialah Subhana Rabbiyal Azim. Gitu tuan. Dia tanpa wa bihamdi. Tapi tadi dia hanya bukan satu, dinukilkan pula menurut riwayat Abu Dawud, itu disandarkan disandarkan menurut riwayat Abu Dawud, lafaz sempurna, minimum sempurna ketika rokok ialah Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Itu yang kita amalkan. Jadi dinyatakan sumber-sumbernya tu. Jadi kita yakinlah, wah ini dia rupanya. Dia bukannya daripada lidah ustaz je. Itu yang ustaz nak ajak. Kalau lebat fiqh lah ya, kalau dalam fiqh macam tu caranya dia tak boleh bebas daripada rujukan, dia mesti ada rujukan. Okey. Baik tuan-tuan, lagi memfokuskan tata cara solat dalam mazhab Syafi'i bersesuaian dengan uruf di negara ini yang mengamalkan mazhab Syafi'i. Okey. Jadi tuan-tuan, yang sebelum tu menjawab semua persoalan yang biasa timbul mengenai solat bermula daripada takbiratul ihram hingga salam. Sebenarnya kitab ni tebal, dia ada 6 jilid. Satu jilid tu lebih kurang 600-700 muka surat. Ustaz ambil ni lebih kurang 1/40 daripada kitab tu. Jadi sifat solat ni nisbah kepada kitab keseluruhan tu lah lebih kurang lah 1/40. Jadi kalau tuan-tuan nak tanya bab korban, bab solat jemaah, tuan-tuan bagi soalan hari ni, bulan depan saya jawab. Sebab kita nak cari baris berapa
Ni macam orang tanya, ustaz, kita ni aircon tutup cermin rapat, pum, belakang pun rapat, tapi orang sambung saf luar, ustaz. Saf belakang ni tak penuh lagi. Ya, dia sambung saf yang luar sana, ya, untuk dapat fadilat saf satu, kan. Ya, sah tak sah, ustaz? Yang tu ustaz kena buka bab jemaah lah. Belum, dah terjemah dah, tapi belum susun ayat macam ni lagi. Ya, PKP itu sebablah ustaz terjemahkan daripada kitab tu. Ya, sebab kita ni tuan-tuan tak ada ilmu, tak ada apa. Yang kita bolehnya ialah pindahkan ilmu daripada ulama dulu pada tuan-tuan itu. Ya. Baik, macam itulah tuan-tuan cerita untuk kenal apa kitab ini. Ya, okey. Sekarang ni ustaz berhenti bercakap, bagi can pada tuan-tuan untuk ada sebarang soalan. Silakan, soalan pertama. Orang perempuan nak nanya boleh tulis kat kertas, hantar ke depan, atau jerit je lah. Macam mana tinggi suara dengan suami tu, jerit je lah. Lain golak pula. Macam ada kono nanya kat masjid bertulis tu, tapi menengking suami, kadang-kadang jiran sebelah pun dengar. Jadi tak payah tulis lah, joget je lah. Ada soalan ke? Tak ada. Sila tuan-tuan. Dia uak je tu lah. Khusyuk tuan-tuan, ya. Ya, Tuan Haji kita kata mustahil lah dapat khusyuk keseluruhan. Seorang sahabat Rasulullah SAW solat dalam masjid Nabi ni, dia main janggut. Janggut orang Arab kan toba kan, janggut tu. Jadi bila habis solat tu, Nabi panggil, awak sini. Ustaz pun dah mula buat style macam tu tuan-tuan. Nanti kalau tuan-tuan ada ustaz kata, Tuan Haji, kejap Tuan Haji, nak tanya sikit tentang tuan-tuan Haji solat tadi. Tuan-tuan jangan kecil hati, sebab saya nak ikut solat Nabi. Jadi Nabi panggil, awak sini, tadi main jenggot ni. Tu kan. Ya, jadi sahabat jawab, itu tangan je main jenggot, hati saya khusyuk. Dah. Lalu dijawab dengan hadis muka surat, ni kita nak mula nak ni, ya. Lalu dijawab dengan hadis di muka surat 197. Yang ada buku buka. Yang menonton live ni, yang bertanya tentang buku, macam mana cara nak dapat, hubungi urus dia masjid. Kita minta penerbit lantik masjid jadi pengedar. Kita bagi komisen lah kat masjid kan. Masuk tabung. Kalau tak, hubungi kami lah. Kita minta budak UKM yang perlukan duit tu untuk pergi mengepos, kita macam Grab. Kita bagi dia duit. Tu boleh kot sambil live tu sama-sama tengok kan. Biro ekonomi masjid lah 19. Okey tuan-tuan, ya. Lalu disebut tu yang tengah-tengah tu, hadis yang tengah-tengah tu, lau khasya'a qalbu hadha la khasha'an jawarihuhu. Ya, ni cerita khusyuk ni. Kalau hati lelaki itu khusyuk, nescaya anggota-anggota lahirnya akan khusyuk. Sebab orang tu jawab tadi zahir je, tangannya gorak tu, tapi hati khusyuk. Ya, jadi tuan-tuan, khusyuk ni mestinya sepanjang solat. Ya. Manakala lalu ditanya sambungannya lagi, ada sahabat bertanya, adakah yang khusyuk semua sepanjang solat tu? Ya, Nabi kata, taklah, itulah curian syaitan. Itu jawapannya. Ya, maksudnya dia tariknya otak dengan hati kita ni pergi merayau, teringat kereta tak basuh lagi, macam-macam tu. Ya, kalau akak-akak makcik-makcik teringat, Allah, bawang putih dah habis pula ke dapur lah. Tengah solat tu boleh ingat tu. Dia masa mencangkung terberak lama tu tak teringat bawang putih tak ada, dia masa solat dia ingat. Itu namanya curian syaitan. Jangan izinkan dia sepanjang solat dicuri. Jadilah, ya. Maksudnya Haji kata sebab dia gimari tu perjuangan suci lah tu. Ya. Cuma
Macam mana cara kita nak mengekalkan khusyuk? Itu je yang penting. Kalau Allah tanya nanti, kita boleh jawab lah. Macam mana cara kita nak kekalkan khusyuk tu, tuan-tuan? Dia ada beberapa step. Okey, oleh kerana dah ditanya tu, dan benda ni perlu kita lakukan segera kan dalam solat kita jawab. Pertama, jom kita tengok tuan-tuan, muka surat satu berikutnya lah tadi, muka surat berikutnya tadi. Jom muka surat yang sama, muka surat yang sama 19, muka surat yang sama tadi tuan-tuan. Tadabbur bacaan ayat, itu langkah untuk khusyuk. Tadabbur bacaan ayat. Sabbihisma rabbikal a'la. Apa tuan-tuan faham tak? Tadabbur ni maksudnya memahami, menghayati. Apa tuan-tuan faham? Sabbihisma rabbikal a'la. Imam baca. Kalau imam yang mentadabbur, sekali-kali dia tak akan sambung sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Tak akan sambung tuan-tuan. Dia akan baca satu-satu ayat. Sabbihisma rabbikal a'la. Imam akan sebut subhana rabbil a'la. Dia akan sebut macam tu, tanda mentadabbur. Sebab makna ayat tu ialah sabbih, hendaklah engkau bertasbih, bismi, dengan nama, rabbika, Tuhanmu, al-a'la, yang maha tinggi. Jadi perintah ke cerita tuan-tuan? Hendaklah engkau bertasbih dengan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Perintah ke cerita? Perintah. Apa kita kena buat? Tanda kita mentadabbur. Kita tasbih subhana rabbiyal a'la. Itu baru sambung alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Itu mentadabbur. Adakah kita telah lakukan yang ni? Ustaz khuatir. Jadi untuk jawab soalan Haji tadi, sebenarnya step-step yang akan menghasilkan khusyuk banyak kita tak buat. Jadi kalau Allah tanya nanti, kita boleh susah nak jawab nanti. Jadi jom kita usaha. Sebab tu kita baca Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Kita jawab apa tuan? Bala apa? Takkan si bala ya. Buka mungkin sebelah tu ada. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Apa makna dia tuan-tuan? Alaysa ni bukankah Allah tu Allah lah, ya? Bi ahkamil hakimin tu adalah seadil-adil hakim. Kan soalan tu. Jadi kalau imam tanya tuan-tuan, "Oi makmum, bukankah Allah itu hakim yang paling adil?" Tuan-tuan jawab apa? Yo. Yo tu dalam bahasa Arab bala. Lepas tu tuan-tuan sambung pula, aku menjadi saksi Allah itu yang maha adil penghakimannya. Jadi dalam bahasa Arabnya tu wa ana ala dzalika minasyahidin. Itulah tuan-tuan jawapan dia. Ya, bala wa ana tu akulah, ala dzalika tu atas demikian itu tu maksudnya atas adil Allah tadi. Min tu masuk dalam golongan asyahidin tu saksi. Aku bersaksi Allah maha adil. Ya, sebab tu kita jawab tuan-tuan. Tuan-tuan baca surah Al-Mulk, tengok atas tu. Tu sebelah lagi, muka 199 tu atas sekali. Faman ya'tikum, ujung tadi surah Al-Mulk malam-malam kita baca ni, ya. Faman ya'tikum bima imma'in. Apa makna ni tuan-tuan? Kalau Allah kering kontangkan air di bumi ni, stop hujan tak turunkan mata air itu langsung tak ada keluar. Jadi siapa yang boleh buat mari air? Itulah ditanya. Ya, maka siapakah yang dapat mendatangkan kepada kamu air yang sentiasa terpancar dan mengalir? Itu soalan. Jadi tuan-tuan jawab apa? Jawapannya ialah Allahu Rabbul Alamin. Allah. Itu tuan-tuan. Itu tanda tadabbur. Yang ni tengok hidung tuan-tuan tu susah lah tu. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Apa al-a'ma tu tuan-tuan? Apa ja'a tu? Yang tu maksudnya masjid kena usaha pula dengan propzul kita untuk mentadabbur. Paling kurang tuan-tuan, bila imam baca wadduha, demi waktu duha, kita boleh surah-surah lazim tu lah.
Itu paling kurang lah tu. Ya, alam nasyrah, alam tu bukankah, tidakkah nasyrah tu kami lapangkan sadraka, dada engkau. Kita dapat follow. Macam mana tuan? Boleh usaha tak tu? Nanti insya-Allah jawatan kuasa masjid, jom kita adakan intensif sikit mentadabbur surah-surah lazim. Kita buat daripada 8 pagi sampai zuhur. Kat mana tu? Baik kat mana? Ada dewan. Jom siapkan LCD-nya, siapkan skrin, siapkannya, kita pancarkan sama-sama. Lepas tu siapkan pen, kertas kosong. Nanti Ustaz tuliskan wadduha, tulis mana tuan-tuan? Kan Ustaz padam balik, tulis wadduha, tulis lah sekali, insya-Allah boleh ingat. Kita kena berlatih. Ya, Ustaz tahu dah cara melatih. Ya. Sebab tuan-tuan kan dia tengok spelling dia tu, ya, macam Ustaz tanya itu kan, Bismillahirrahmanirrahim, li'ina fi Quraisy. Berapa perkataan tu tuan-tuan? Li'ila fi Quraisy. Kan biasa dengar kan? Tu kan antara surah yang biasa. Betul Majid kakak? Inna a'tayna li'ila fi Quraisy tu kan surah glamour. Di samping Qul huwallah tu lah, dengan Qul ya tu. Berapa kalimah tuan-tuan? Cuba tuan-tuan kira tanpa melihat. Li'ila fi Quraisy. Berapa kalimah? Berapa perkataan? 4. Kalau tuan-tuan tengok Quran, perkataan dia hanya 2, hurufnya 1. Li tu dipanggil huruf, bukan kalimah. Li tu demi. Ila fi tu satu perkataan. Itu tadabbur. Quraisy tu Quraisy lah. Tapi ada kawan-kawan kita jawab 5. Apa dia? Li, ila, fi dia tu. Sebab tu Ustaz, orang Melayu ni bila Quran kena tengok. Dia tak boleh listening only. Sebab kalimahnya kalimah Arab. Betul je ya. Yang tu kita gagal je. Ni tadabbur bacaan. Ya, kita gagal. Jadi jom kita usahalah insya-Allah. Dah Ustaz, imam baca surah tengah-tengah kami faham Toha ma anzalna, itu hanyut lah tu. Tuan sebab tu kami tu tuan-tuan layak pergi New Zealand, pergi US untuk buat degree ya, A-level dulu ya. Kami layak tuan, bukan tak layak. Ya, tapi kami pilih pergi mengaji pondok. Pondok dulu yang pakai keblekan, baju Melayu, botak kepala cukur rapat dulu ya. Kami tak pilih A-level dah. Ya, walhal boleh tu, nak pergi Wellington boleh, nak pergi US semua boleh dulu, kelayakan kami tu. Ya, tapi kami pilih masuk pondok. Satu je tuan-tuan, nawaitu kami pergi bukan sebab nak jadi profesor, bukan nak jadi doktor, tak. Untuk setiap lafaz Quran tu kami faham mengapa dia baris bawah. Satu, faham makna. Yang kedua, mengapa dia baris atas, mengapa baris bawah. Kami nak tahu tu je. Jadi mencemat duli, ketepikan semua ya. Kalau Ustaz follow arus perdana dulu, mungkin sekarang ni CEO bank yang bergaji 76,000, 120,000 sekarang ya, sebab kawan 2-3 orang dah jadi CEO dah, yang aliran yang sama ya. Tapi kami korban ya, ketepikan yang dunia tadi tu, pergi ambil yang. Jadi sekarang ni kalau imam baca mana-mana bahagian dalam Quran tu, kami boleh tadabbur lah, macam tu lah ya. Sebab tu kadang-kadang bila imam tertinggal lafaz tu, kami jadi terperanjat ya. Sebab mentadabburnya dah tak boleh dah kalau ditinggal lafaz tu, ataupun dia silap baris jadi kami dah apa makna ni, ataupun dia panjang pendek tuan-tuan ya. Wajarai nabihim, pendek na tu, wajarai nabihim dia panjangkan, kami dah pening kepala kat belakang, tak boleh nak mentadabbur. Kalau tuan-tuan sama je kan panjang pendek sebab gelak pakcik. Sebab apa sama pakcik? Sebab dua-dua tak reti kita ya. Jadi insya-Allah tuan-tuan, tadabbur bacaan kena kena usahakan lah. Tu pakcik insya-Allah nanti lama-lama boleh. Watin demi buah tin, wat zaitun demi buah zaitun, kita boleh faham. Cuba kita itu tadabbur bacaan kan. Ada lagi tuan ke depan lagi tu apa cadangan untuk dapat khusyuk ni, kita lalu je, nanti kita usahalah insya-Allah ya.
Membaca secara tartil, baca dalam solat ni tuan-tuan, dia tak boleh laju. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Hanyut lah tu, takkan khusyuk dah. Dia kena tartil. Sebab mentadabbur tadi kalau laju dah tak boleh dah. Dia kena tartil. Tuan-tuan pergi jadi berimamkan Arab-Arab tu kan, yang dibaca jenis laju sikit tu, okey tak tuan-tuan? Betul imam tu nangis. Tuan-tuan nangis tak belakang? Nangis. Masa pergi umrah 10 akhir Ramadan tu, pakcik sebelah tu orang Malaysia, orang Melayu, dia nangis pula, hingus keluar, jadi ganggu kita sebelah ni. Jadi bila habis solat tu, saya tanya pakcik nak tanya sikit boleh tak? Dia kata boleh. Dia kata, ngapa pakcik nangis? Dia tahu jawapan apa? Dah semua orang nangis, pakcik sedih. Dia kata, jadi orang Melayu ni menangis sebab sedih semua orang menangis. Bukan sebab dia faham ayat tu neraka kan, yauma tashhadu alaihim juluduhum kan, di hari yang akan menjadi saksi ke atas mereka kulit-kulit mereka, lalu dia nangis, takut. Bukan sebab tu pun. InsyaAllah nanti kita usaha menjelang tahun 2064 nanti kita bolehlah tadabbur. Tanya jangan mati dulu. Bagi RM20 ke Israel kan, main jauh-jauh dulu. Baik, kemudian tadabbur zikir. Ni bang, ambil buku ni. Kita nak buat testimoni ni, bukan muka surat 27. Zikir ni doa iftitah tu zikir, subhana rabbil azim wa bihamdi zikir, sami Allahu liman hamidah zikir, subhana rabbil a'la wa bihamdi tu zikir, at-tahiyatu zikir. Dia dua dalam solat. Satu zikir, satu ayat Quran. Dua je. Selain pada ayat Quran itu namanya zikir. Okey. Tuan-tuan, bila sebut ni, cuba ji tengok tu. Bila kita sebut dalam solat tu Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsiran, tadabbur ya. Sampai bila wajjahtu, apa makna dia? Tu during you have to understand and menghayati the word you are saying, not you said, not you have said, you are saying. During you say the word, your mind also your heart have to understand. When the important thing I cannot pronounce in Malay. Contoh dia tadi, wajah tu aku hadapkan, wajah hiya apa je? Mukaku, lilladzi, kepada Tuhan yang fatara, menjadikan as-samawat, langit, wal ard, hanifan, musliman. Itulah panduan yang muktabar tadi, cara nak dapat khusyuk. Jadi cara ni kita tak tangani. Jadi kalau Haji sebut tadi banyak kita lari, memang tak mustahil lah, sebab cara tu kita belum praktikkan lagi. Jadi insyaAllah tuan-tuan, jom kita usaha. Cuba bayang tuan-tuan, dalam solat ni menghadap siapa tuan? Menghadap, bukan menghadap Allah, menghadap penjadi langit dan bumi. Allah tak ungkap wajjahtu wajhiya lillah. Ini cerita tadabbur tuan-tuan. Aku hadapkan mukaku. Muka ni tuan-tuan, dia lambang, itu ada syarah dia lah, kalau tuan-tuan baca sendiri boleh faham. Muka ni lambang zat kita ni. Macam wajhullah, muka Allah, bukan Allah ada muka. Zat Allah tu. Maksudnya kita bawa tubuh badan kita ni, dan sifat Tuhan jadi langit bumi ni, dia tahu luar ke dia tahu dalam kali. Pukul 3 petang tadi disapunya rasuah RM1,000, pergi solat asar, aku hadapkan mukaku kepada Tuhan jadi langit dan bumi. Cannot go. If he or she tadabbur zikir dia, cannot go lah. Either he stop from rasuah or he stop from solat. Just one they do. Sebab tu solat ni penting, dia akan berhentikan rasuah-rasuah tadi. Jambatan takkan runtuh, jalan takkan berlubang, macam tu lah. Sebab dia menghadap siapa tuan-tuan? Macam kami lah, kami Ustaz, kami hadap, kita tadabbur lafaz. Tiba-tiba tuan-tuan, kami biarkan orang jemaah ramai-ramai ni jahil tentang solatnya, nak khusyuknya kami tak pandu.
Kami biarkan, yang pentingnya kami ada konsultan, bila ceramah dapat RM3,000 sekali ceramah, yang pentingnya kami kaya dapat beli Mercedes, dapat buat banglo. Kita menghadap dia jadi langit dan bumi, dijadikan kita, kami malu. Sebab tu kita tak bawa benda yang tuan-tuan boleh gelak kuat-kuat dalam masjid, kita tak bawa tu. Kami malu dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan boleh gelak dalam masjid, tapi khusyuk entah ke mana dalam solat. Rukun sunat solat entah apa yang kita tahu. Jadi kami yang malu. Sebab apa? Sebab tiap kali solat kami kata, kami hadapkan mukaku kepada penjadi langit dan bumi. Tuan-tuan, kalau buat macam tu khusyuk tak tuan-tuan? Jom kita usaha. Panduannya kami buat. Nah, Ustaz tulis benda yang praktikal. Benda yang awang-awang tu biar awang tulis. Boleh perempuan? Teori isteri menawan hati suami. Orang nak tulis lah ya, tapi Ustaz tak tulis. Ustaz tahu kalau isteri yang solat, dia tahu masa muka tu berdosa, dia tak buat macam tu lah. Merajuk tu berdosa, dia tak buat. Kalau isteri yang solat, isteri tuan-tuan ada merajuk, lama kau kejap. Tuan-tuan hormat kat isteri ke takut kat isteri? Jawab satu je, dua tak boleh lah. Dengar tak perempuan? Kalau kita minggu ni Ahad nak balik kampung abang kita, sebab abang kita kena pergi akikah. Hari Ahad yang sama, isteri pula akak dia akikah pula. Ke mana pun ya tuan-tuan? Isteri yang tak solat, bila abang tetap balik rumah abang tu, dia akan macam tu naik kereta moncong je mulut. Ada berlaku tak ada berlaku? Kuat sikit cakap dia orang belakang tu. Berlaku tu, belakang tu kak. Jadi caranya ialah pulihkan solat isteri ni. Pulihkan. Insya-Allah tuan-tuan itu cerita khusyuk. Nanti kita bicara lagi tu. Panjang jawapan lagi sebab benda tu kan. Wah. Satu soalan RM55, 110. Kalau kita dalam solat berjemaah kan. Imam ni kan kalau dia kata kita kata. Sekarang masalahnya yang salah kalau misalnya dalam dia membaca terkurang daripada harakat, Waladdallin tu kurang harakat. Kalau imam ni ada gugurkan huruf atau tanda baca, batal solat. Sebab tuan-tuan buka muka surat 55 bukan. Tu kata tadi apa baik soalan ditanya, cari jawapan ni. Dia menjawab semua soalan. Muka surat 55 kalau kita tengok cerita Fatihah lah ni kan. Tuan-tuan tengok, jumpa tak 55. Tengok tu. Tasydid dalam Fatihah termasuk dalam Fatihah. Tuan-tuan tengok baris 1, baris 2, baris 3. Tuan-tuan jumpa perkataan kewajipan tu. Kewajipan membaca Al-Fatihah merangkumi setiap sifat huruf dan tanda baca. Jadi kalau ada waladdallin, jadi batal lah. Waladdallin, yang tu kan boleh 2 rakaat. Yang tu tak cacat lah. Cumanya kalau daripada mula tadi 6 tiba-tiba situ je, yang tu dia jadi cacat tapi tak batal lah. Sebab kaedah tajwidnya kalau dah mula mad arid disukun tu 4 kan, 4 tu kaedah baca kan. Cumanya tuan-tuan, kalau imam baca Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin, tu berhati-hati tu ya. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin, dia tak baca Ar-Rahmanir-Rahim hi tu ada lepas ha tu kan ada ya mati. Ya dibacanya Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin ghairil maghdubi alaihim, ghairil maghdubi alaihim. Dia tak baca ghairil maghdubi alaihim, maksudnya dibuang huruf waw mati, huruf ya mati itu dibuang, solat batal. Tu cerita baca sambung-sambung ni, laju-laju ni tuan-tuan. Kan tarawih kita kat kampung tu berapa nafas tuan-tuan Fatihah? Solat tu ya. Satu bismillahirrahmanirrahim. Orang kampung suka lah tu. Woi labai tu eloklah jadi imam copek habis. Walhal salat tu tak sah kan. Jadi termasuk tahiyat lah. Tahiyat ni kena lengkap tuan-tuan huruf tanda baca dia. Dia tak boleh short. Sebab tu seelok tuan-tuan, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Hujung tu jangan thayyibatu lillah.
Jangan pendek kan, sebab Allah gitu. Nak kena tengok balik lah tu spelling. Sebab sifat huruf tanda baca, jangan miss. Dalam rokok subhana rabbil azim wa bihamdi subhana rabbil azim, dia banyak huruf dibuang tu. Bacanya ialah subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Barulah semua ya mati, alif mati itu diwujud dalam bacaan dia. Boleh itulah cara nak dapat khusyuk. Bila baca elok tadi subhana maha suci, kan sempat kita follow dengan penghayatan tadi. Kalau subhana bi'ala subhana, itu tak boleh lah. Itu cerita bacaan tadi. Haji nak tanya. Masalah khusyuk tadi kita disarankan untuk daripada mula solat hingga akhir khusyuk kan. Tapi apa yang kita tahu, Rasulullah pada solat dan cucu dia naik ke tengah belakang. Rasulullah SAW tengah jadi imam, mungkin baginda plan nak baca Al-Baqarah, tapi ada budak nangis belakang, short kan baca Wadduha. Jadi khusyuk ni bukan maksudnya dia fana, dia habis kala jengking lalu pun tak nampak, bukan dia benda tu tetap berlaku, cumanya dia tidak pergi bagi tali kepada mengembara dia tu. Dia pergi ambil limousine sampai airport, pergi ke lang, pergi ke bilik menunggu, naik ke terbang, duduk pula pramugari, lalu nampak kain tebalah apa, dia layan. Tuan-tuan ada pengalaman tak tu? Itu lain golak tu. Tak macam tu. Dia kita dengar ustaz, orang panggil penduduk rumah kan, kita solat duha, kita dengar, cumanya tak layan tu lah tu. Jangan layan. Kita ikat tadi main dengan hati kita, dengan kalimah kita sebut Rabbi firli, kita mohon apa tuan-tuan? Mohon ampun. Warhamni, kita mohon apa? Rahmat. Wajburni, kita mohon apa? Cukup keperluan kita. Warfa'ni, angkat darjat dalam syurga tu utamanya. Kita ikat macam tu. Tapi dengar tak kalau orang panggil kita? Dengar. Macam tu lah. Okay. Dia yang risau ni, Rabbi fili wafa'ni, Allahu Akbar. Apa disebut? Entah. Apa di pohon? Dia tak sedar apa yang di pohon. Yang tu tak khusyuk. Yang kunut ni jangan Allahumma hdina. Apa di pohon? Entah ustaz, kita amin je. Yang tu bahaya. Dan itu berlaku kan. Okey. Baik. Ada lagi hajat? Ni kuliah subuh paling panjang ni. Okey, jadi insya-Allah mula lain kali kita akan pergi ke bab niat, bab takbiratul ihram, kita pergi. Tapi tak payahlah kita baca keseluruhan barisan Saya ambil poin-poin yang praktikal, yang tu yang furuk-furuk tu nanti kalau tuan-tuan tanya saya tunjukkan jawapan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya Allah, pagi ini satu kami pohon, jadikan kami, ahli keluarga kami, terutama zuriat kami, juga rakan-rakan serta umat bangsa kami sebagai golongan yang mendirikan solat dengan penuh sempurna di awal waktu sepanjang hayat kami ya Allah. Yang kedua, setelah kami berusaha bersungguh-sungguh menyempurnakan solat, kalau ada cacat kurang yang tidak sengaja, tolonglah tampung dan sempurnakan kekurangan itu ya Allah. Yang ketiga, kami pohon di akhirat nanti ketika Engkau menghisap amalan kami, tolonglah hisap solat kami dengan hisap yang sempurna ya Allah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.